Bab 4. Subtopik 4.3. Pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan sesebuah perniagaan. Nama saya Muhammad Himi Hakim bin Zainuddin dari kelas 5A Ibnu Abbas dan guru saya Ustazah Nurul Ain binti Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini seperti korang dapat lihat dalam tajuk, kita nak belajar bab 4 iaitu subtopik 4.3 yang bertajuk pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan sesebuah perniagaan. Di samping itu juga, saya harap korang semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera dan semoga segala urusan korang dipermudahkan. Sebelum itu, jika paparan ataupun video ini kurang jelas, korang boleh rujuk buku teks perniagaan tingkatan 5, muka surat 108. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita lihat pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan sesebuah perniagaan. Baik, penyata kewangan penting kepada pihak berkepentingan dalam membuat keputusan tentang sesuatu perkara dalam perniagaan. Antara pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan adalah seperti berikut. Baik, maksudnya kat sini, penyata kewangan ni amatlah penting bagi pihak berkepentingan ni dalam mereka untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Baik, seperti mana kita tahu, penyata kewangan ni merupakan rekod kewangan ataupun satu bentuk laporan kedudukan kewangan perniagaan tersebut dalam suatu tempoh tertentu. Baik, dekat sini terdapat 5 pihak berkepentingan dan terdapat juga kegunaan penyata kewangan terhadap pihak berkepentingan. Baik, kita dapat lihat pihak yang pertama kita ada pemegang saham ataupun pemilik. Yang kedua kita ada pelabur. Dan yang ketiga pihak pengurusan. Yang keempat pembiaya ataupun institusi kewangan. Yang kelima pembekal ataupun vendor. Baik, kita lihat pihak berkepentingan yang pertama iaitu pemegang saham atau pemilik. Kegunaan: pemegang saham atau pemilik boleh mengetahui kedudukan kewangan perniagaan dan menentukan hala tuju perniagaan. Okey, maksudnya kat sini, pemegang saham tadi tu dia dapat tahu kedudukan kewangan perniagaan tersebut sama ada baik ataupun sebaliknya, dan menentukan hala tuju perniagaan ni sama ada perniagaan tersebut dapat berkembang lebih jauh ataupun boleh buka cawangan baru ataupun sebaliknya. Baik, poin yang kedua, mengetahui keberuntungan perniagaan dan bakal pulangan yang akan diperolehi. Okey, dengan adanya penyata kewangan tadi, pemegang saham ni dia dapat tahu untung ataupun rugi perniagaan tersebut dan bakal pulangan yang diperoleh tu, bila perniagaan dah dapat untung, pemegang saham ni akan dapat pulangan dalam bentuk dividen. Hal ini bergantung kepada berapa banyak modal yang disumbangkan dalam bentuk belian saham. So, contohnya kalau pemegang saham ni menyumbangkan modal sebanyak 20% kepada perniagaan tersebut, nanti bila perniagaan tersebut memperolehi keuntungan, maka keuntungan tadi akan dipulangkan semula 20%, iaitu yang dinamakan dividen, kepada pemegang saham. So, jika kita dapat lihat pihak berkepentingan yang kedua, kita ada pelabur. Okey, kegunaan: penyata kewangan yang baik dapat meyakinkan pelabur untuk melabur dalam perniagaan. Okey, maksudnya kat sini, jika pelabur tu ingin melabur kepada
sebuah perniagaan, maka pelabur ni akan lihat dulu nyata kewangan perniagaan tersebut. Okey, jika nyata kewangan perniagaan tersebut baik, tak ada masalah, hutang pun bayar apa semua, maka ia akan meyakinkan lagi pelabur untuk melabur kepada perniagaan tersebut. Okey, kenapa perlu yakinkan pelabur ni? Okey, bila sebuah perniagaan tak cukup duit dan ia perlukan modal tambahan, maka kita akan cuba cari pelabur untuk melabur kepada syarikat kita. So, semakin ramai pelabur yang berminat untuk melabur dalam perniagaan, semakin banyak modal tambahan yang kita akan dapat untuk melakukan perniagaan. Baik, kita lihat pihak berkepentingan yang ketiga, iaitu pihak pengurusan. Okey, kegunaan menilai prestasi perniagaan, membuat pertimbangan untuk pemberian ganjaran seperti bonus dan dividen, perbandingan prestasi kewangan antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya, dan sebagai garis panduan untuk perancangan pengagihan sumber dengan berkesan. Okey, maksudnya kat sini, pihak pengurusan dapat menilai prestasi sesebuah perniagaan tersebut sama ada baik ataupun tidak, dan ia juga dapat mempertimbangkan dalam pemberian ganjaran seperti bonus dan dividen berdasarkan penyata kewangan, dan ia juga dapat membandingkan prestasi kewangan sama ada baik ataupun tidak daripada tahun semasa dan tahun sebelumnya. Contohnya, kalau tahun ni dia dapat lihat data kewangan semakin baik daripada tahun sebelumnya. Dan sebagai garis panduan untuk perancangan pengagihan sumber dengan berkesan, maksudnya agihan sumber kewangan yang ada dapat diagihkan dengan baik tanpa ada pembaziran. Okey, biasanya pihak pengurusan yang akan tetapkan bajet perniagaan dan pengagihan gaji untuk setiap departmen untuk pekerja berdasarkan penyata kewangan. Baik, yang seterusnya kita lihat kepada pihak berkepentingan yang keempat, iaitu pembiaya ataupun institusi kewangan. Okey, kita lihat kegunaan. Mengetahui kemampuan perniagaan membayar hutang dan kredit. Okey, maksudnya kat sini, jika sebuah perniagaan ingin berhutang ataupun memerlukan dana kepada pihak institusi kewangan, maka institusi kewangan akan melihat penyata kewangan perniagaan tersebut sama ada mampu untuk membayar hutang ataupun kredit. Okey, contohnya perniagaan Encik Ali. Encik Ali ni memerlukan dana. So, dia bercadang untuk meminjamkan wang yang diinginkan daripada pihak bank. Maka pihak bank akan lihat data kewangan ataupun penyata kewangan perniagaan Cik Ali sama ada Cik Ali mampu untuk bayar hutang dan kredit. Baik, pihak berkepentingan yang kelima iaitu pembekal ataupun vendor. Okey, kita lihat dia punya kegunaan. Laporan kewangan digunakan untuk menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang sebelum memberi kemudahan kredit atau memberikan pinjaman kepada perniagaan. Okey, maksudnya kat sini ialah jika sebuah perniagaan memerlukan bahan mentah ataupun stok daripada pihak pembekal ataupun vendor itu tadi, maka pihak pembekal akan melihat
keupayaan ataupun kecakapan perniagaan tersebut dalam pengurusan hutang. Kerana pembekal atau vendor akan memberikan hutang kepada sebuah perniagaan jika perniagaan tersebut memerlukan stok ataupun bahan mentah tetapi tidak mempunyai wang yang secukupnya untuk dibayar kepada pembekal. Jadi, pembekal akan melihat pengurusan hutang yang cekap daripada rekod kewangan ataupun penyata kewangan sebuah perniagaan tersebut. Contohnya, sebuah perniagaan ingin membeli bahan mentah daripada pembekal, tetapi perniagaan tadi tidak mempunyai wang yang cukup untuk dibayar kepada pembekal. Maka pihak pembekal mempunyai kemudahan kredit ataupun boleh memberikan pinjaman kepada perniagaan tersebut dengan mendapat stok yang diinginkan. Baiklah, di sini merupakan akronim untuk subtopik 4.3 yang mana terdapat dua bahagian di sini. Yang sebelah kiri merupakan pihak berkepentingan, manakala di sebelah kanan merupakan kegunaan. So, kita lihat akronimnya. Penjaga sekolah pemantau kedudukan kewangan, pendakwah meyakinkan, parti pentadbiran menilai prestasi, PIK hutang dan kredit, pemberi vaksin kemudahan kredit. Penjaga sekolah untuk pemegang saham, pemantau untuk pemilik, pendakwah untuk pelabur, parti pentadbiran untuk pihak pengurusan, PIK untuk pembiaya ataupun institusi kewangan, pemberi vaksin untuk pembekal ataupun vendor. Baik, kita ulang sekali lagi akronim. Penjaga sekolah pemantau kedudukan kewangan, pendakwah meyakinkan, parti pentadbiran menilai prestasi, PIK hutang dan kredit, pemberi vaksin kemudahan kredit. Baik, itu sahaja video saya untuk kali ini. Di kesempatan ini saya ingin meminta maaf atas kekurangan yang terdapat dalam video ini. Saya harap video ini memberi manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment.